Saudara-saudari, kini tibalah masanya kita melihat bahagian ketiga dalam modul kemahiran komunikasi dan sosial. Kita mulakan dengan jenis-jenis ucapan yang disampaikan di dalam bilik kuliah. Ada ucapan yang dipanggil sebagai spontaneous, ada juga yang dipanggil sebagai extemporaneous, dan juga terdapat ucapan yang dipanggil sebagai ucapan hafalan dan juga ucapan manuskrip. Bagi kita sebagai tenaga pengajar, kita haruslah bijak memilih gaya bahasa yang sesuai apabila kita menyampaikan kuliah. Berbanding dengan pengucapan awam yang biasa, kita harus bersedia dengan nota-nota yang akan disampaikan. Misalnya dalam ucapan spontan, di mana kita akan berucap atau menyampaikan sesuatu berdasarkan kepada ilmu dan maklumat serta pengalaman masa lampau. Berbanding dengan extemporaneous, ucapan ini biasanya kita menyediakan nota-nota, misalnya dalam bentuk PowerPoint, kemudian kita menghuraikan nota-nota itu dengan lebih terperinci seperti mana yang sedang saya lakukan. Biasanya dalam ucapan spontan maupun extemporaneous, kita haruslah lebih banyak menggunakan bahasa formal. Walaupun bahasa percakapan masih boleh digunakan, tetapi dominasi bahasa formal itu adalah lebih utama dalam penyampaian di dewan-dewan kuliah. Dan inilah bentuk komunikasi yang lazimnya digunakan oleh tenaga pengajar. Kemudian kita melihat ucapan hafalan, iaitu ucapan yang dihafal, yang telah disediakan lebih awal, yang mana ucapan ini biasanya pendek. Di dalam kuliah, kita tidak harus menghafal ayat atau seumpamanya, tetapi hendaklah kita mampu menghuraikan nota-nota yang telah disediakan. Walaupun begitu, terdapat juga keperluan bagi setengah-setengah pihak menyediakan manuskrip dan membaca manuskrip atau membaca ucapan yang telah disediakan ataupun kuliah yang telah disediakan. Walau bagaimanapun, dalam perbualan ataupun penyampaian kuliah adalah lebih baik kita mengelakkan kedua-dua ucapan ini, iaitu ucapan hafalan ataupun manuskrip, kerana ia akan mengurangkan keberkesanan kita dalam berkomunikasi dengan pelajar. Apabila tidak ada temuan mata dengan pelajar, apabila kita banyak bergantung kepada nota yang ada di papan layar ataupun di layar putih, maka keberkesanan dalam komunikasi akan terjejas. Baik, seterusnya kita melihat bagaimana bahasa tulisan dan juga bahasa lisan digunakan. Penting bagi kita untuk memahami tujuan dan juga konteks komunikasi itu. Kalau tujuannya dan konteks komunikasi itu memerlukan kita menggunakan bahasa lisan, sama ada formal ataupun tidak formal atau bahasa basahan. Begitu juga dengan bahasa tulisan, sama ada formal ataupun tidak formal, kita haruslah memilih ataupun menggunakan nahu yang betul, nahu yang bentuk, lenggok dan struktur ayatnya sesuai dengan tujuan serta konteks komunikasi tersebut. Ini ialah bagi mengelakkan daripada salah tafsir ataupun salah anggapan yang boleh menyebabkan pelajar salah faham terhadap apa yang kita ingin sampaikan. Baik, sekarang kita beralih kepada tip bahasa lisan. Seperti mana yang disebutkan tadi, di dalam pengajaran haruslah ada bahasa yang lebih dominan, iaitulah bahasa formal, bahasa baku yang digunakan. Walaupun begitu, kita masih lagi boleh menyelitkan bahasa kurang ataupun bahasa tidak formal atau bahasa selanga, basahan sekali-sekala. Bahasa formal dan juga non formal biasanya kita gunakan dalam perbualan dengan pelajar. Semasa di dalam bilik kuliah ketika berinteraksi maupun di luar daripada bilik kuliah. Apapun bahasa sopan santun dan juga hubungan yang baik adalah amat penting dalam menguruskan ataupun dalam mengendalikan komunikasi bersama pelajar. Seterusnya kita melihat bahawa struktur ayat mudah, ayat-ayat pendek yang tidak kompleks adalah lebih baik daripada ayat-ayat yang panjang dan juga ayat yang kompleks. Dan kita melihat kosakata atau perkataan yang digunakan haruslah mudah dipahami oleh pelajar dan tidak terlalu teknikal ataupun jargon sehingga menyusahkan pelajar ataupun orang yang berkomunikasi dengan kita untuk memahaminya. Seterusnya kita melihat bagaimana pentingnya kita mengelakkan daripada bersikap stereotip atau menggunakan bahasa yang stereotip seperti yang berkaitan dengan jantina. Misalnya kita gunakan perkataan saudara-saudara sekalian, sedangkan di sana terdapat pelajar ataupun audiens, peserta yang
peserta perempuan. Jadi adalah baik kita gunakan saudara-saudari ataupun tuan-tuan dan perempuan. Begitu juga dengan kaum, etnik dan juga agama. Kalau kita lihat biasa yang menjadi kelaziman orang-orang Melayu Islam ini memulakan ucapan ataupun kuliah ataupun penyampaian dengan Assalamualaikum dan mereka terlepas pandang terhadap kaum yang lain. Sedangkan kita juga harus menggunakan perkataan seperti salam sejahtera, salam satu Malaysia umpamanya. Baik, ayat-ayat aktif seharusnya lebih banyak digunakan daripada ayat pasif. Ayat-ayat aktif lebih mudah difahami dalam penyampaian, dalam komunikasi berbanding dengan ayat pasif yang agak sukar dan susah untuk diikuti oleh pelajar ataupun orang yang mendengar. Kemudian kita gunakanlah elemen-elemen yang menjadi penyambung ayat. Ya, yang akan saya sentuh sebentar lagi kerana ia dapat membantu kita dan membantu orang yang mendengar mengikuti apa yang ingin kita sampaikan. Kadar kelajuan dalam kita bertutur atau bercakap ini hendaklah di antara 120 hingga 200 perkataan seminit. Ini adalah kadar lazim dalam ucapan yang biasa berlaku dalam komunikasi. Dan ini ialah elemen penyambung atau transisi ayat ataupun idea. Elok kalau dapat kita gunakan perkataan-perkataan seperti pertama, kedua, ketiga dan seterusnya untuk menunjukkan urutan idea yang ingin kita sampaikan. Dan kemudian kita gunakan perkataan-perkataan yang bersifat perbandingan. Kita gunakan perkataan walau bagaimanapun, tetapi dan seumpamanya. Begitu juga dengan idea-idea yang baru yang ingin ditambah, kita gunakan tambahan pula. Begitu juga. Sekali lagi, bukan sahaja malah begitu pun. Jadi kita boleh gunakan perkataan-perkataan ini untuk menyambungkan transisi ataupun idea-idea dari satu tempat atau dari satu poin kepada satu poin yang lain. Seterusnya kita menggunakan signal masa seperti kita gunakan tidak lama selepas itu, tiba-tiba, kemudian selepas itu. Dan kita juga boleh menekankan poin dengan lebih jelas. Misalnya kita sebutkan justru itu tidak dapat dinafikan ataupun kita katakan saya ingin menegaskan di sini. Begitulah antara signal dan termasuklah yang akhir sekali kita sebutkan sebagai kesimpulan, kita gunakanlah signal ataupun tanda-tanda yang menunjukkan kita hampir kepada penghujung perbincangan. Misalnya kita gunakan perkataan sebagai penutup, ringkasnya ataupun sebagai rumusan. Ini dapat membantu peserta ataupun pelajar yang mendengar kuliah ataupun orang yang sedang berkomunikasi dengan kita dapat mengikuti tempo ataupun gerak bicara kita sehinggalah akhirnya. Kemudian kita melihat bagaimana ayat-ayat yang digunakan dalam komunikasi ini, di mana ayat-ayat yang mempunyai konotasi positif adalah lebih baik daripada konotasi yang bersifat negatif. Misalnya kalau kita gunakan ayat ini, saya tidak suka pandangan awak sebab awak baru belajar. Perkataan ayat ini mempunyai nilai negatif, tetapi kalau kita boleh menggunakan ayat lain yang mempunyai makna yang sama tetapi disebut dengan cara yang berbeza. Misalnya kita katakan mungkin idea awak akan berubah apabila awak mendapat lebih banyak maklumat dan ilmu. Ayat ini maksudnya sama tetapi ia lebih diplomatik. Ya. Dan seterusnya kita lihat ayat yang kedua. Saya tidak mahu mengajar lagi sebab kamu tidak faham langsung apa yang saya ajar. Ayat ini mungkin kalau didengar oleh pelajar ataupun oleh peserta mereka merasa tidak senang hati. Tetapi kalau kita gunakan ayat misalnya, saya percaya awak akan mudah faham subjek ini jika awak membuat persediaan awal di rumah dan susuli dengan perbincangan, dengan rakan-rakan dan membuat tugasan yang diberikan. Baik, ayat ini agak panjang tetapi mempunyai maksud yang sama dan disampaikan dalam nada dan juga struktur ayat yang lebih positif. Akhir sekali, satu contoh lagi ialah kita melihat saya tidak setuju dengan pandangan awak. Baik, ayat ini walaupun tidak setuju dan disampaikan dalam bentuk negatif, ada baiknya disampaikan dalam bentuk yang lebih positif. Misalnya kita katakan begini, pandangan awak mungkin ada benarnya, tapi awak perlu mempertimbangkan faktor lain yang lebih kuat. Ayat ini menunjukkan bahawa kita mengiktiraf pandangan orang lain, kemudian kita menyampaikan pandangan alternatif ataupun memberikan pandangan untuk dipertimbangkan bagi mengukuhkan hujah kita. Dan kita juga boleh melihat bagaimana pendirian yang kita sampaikan ya kepada
pendengar ataupun orang yang berkomunikasi. Misalnya kalau kita ingin menyatakan pendirian yang jelas dan kita yakin dengan pendirian kita, kita sebutkan, saya yakin, saya percaya, saya mahukan, saya akan dan saya amat bersetuju. Ini adalah antara ungkapan yang menunjukkan kita yakin dengan apa yang ingin kita sampaikan. Tapi kalau ada pandangan kita yang mungkin tidak committed, tidak dianggap ringan, kita boleh sebutkan misalnya, saya rasa, saya fikir, pada pandangan saya, pada pendapat saya, ataupun kita katakan saya cadangkan. Jadi ungkapan-ungkapan ini lebih ringan dan tidak memerlukan komitmen yang tinggi. Akhir sekali kita melihat pandangan yang tidak pasti. Misalnya kita katakan, saya tidak berani mengatakan, saya bimbang, saya khawatir, saya ragu-ragu, ataupun saya tidak pasti. Begitulah antara lisan dan bukan lisan yang boleh kita mengambil pengajaran daripadanya.